Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saya ucapkan kepada anda semua. Assalamualaikum. Dan bersama saya sekali lagi Dr. Azam Adam. So sesi petang ini saya yang akan menemani anda semua seperti biasa. So saya harap anda semua tidak terlalu terkejut. Buat mereka yang pertama kali melihat muka saya, mungkin berasa pelik ke apa, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Dr. Azam Adam daripada DND, dan petang ni saya akan menemani anda semua tentang topik berkaitan dengan tidur dan 3 serangkai. Apa kaitan dia? Okey. Sebelum saya mulakan topik petang ni, saya nak ucapkan Assalamualaikum dan terima kasih kepada semua viewers dan followers DND lah. Saya harap anda semua dapat sedikit manfaat berkenaan dengan topik yang penting, topik yang ramai orang sedang alami, dan mungkin ramai orang di luar sana yang masih mendengar ni ada masalah yang saya sebutkan ni, iaitu masalah sukar untuk tidur atau insomnia, ya. Okey. Jadi bercakap tentang insomnia atau masalah sukar tidur ni, sebenarnya ianya bukan satu masalah yang kecil sebenarnya. Walaupun daripada luaran ni nampak macam susah tidur saja, tapi dalamannya dia ada kaitan dengan banyak benda. Okey. So nombor satu, kita nak tahu dulu apakah dia fungsi tidur. Fungsi tidur secara amnya terbagi menjadi 3. Nombor satu, untuk rest, untuk memberi waktu rehat kepada sel-sel badan. Dan waktu tidur juga digunakan sebagai mekanisme untuk repair, untuk memperbaiki fungsi sel, memperbaiki sel-sel yang dah rosak. Dan juga sudah tentu tidur juga berfungsi sebagai waktu untuk restore, untuk kembalikan, untuk restore balik fungsi-fungsi sel dan organ dalam badan. Okey. So tidur fungsinya rest, repair, restore. 3 itu, ya. Now, berapa jam yang biasanya disarankan? Okey. So ada di luar negara, ada American Academy of Sleep Medicine. Di luar negara sampai ada perubatan tidur, sleep medicine, begitu advance mereka. So mereka menyarankan untuk tidur ini, ada banyak pendapat. Ada yang mengatakan 5 jam, 6 jam, 7 jam. Sebenarnya tidur ni, kalau ikut majoriti yang berpendapat, mengatakan anda memerlukan 7 jam solid. Tidak lebih, tidak kurang. Ini menurut kajian mereka lah. Kalau anda tidur kurang dari 7 jam, katakan 5 hingga 6 jam sahaja, maka risiko anda untuk mendapat kencing manis lebih tinggi, mendapat kolesterol yang tinggi juga lebih tinggi. Tapi sebaliknya, kalau anda tidur berlebihan pula, contoh 8, 9 jam, 10 jam, risiko anda juga tinggi. Menarik, ya? So kalau anda kurang tidur dan terlebih tidur juga tidak sihat. Kalau ikut data saintifik, menurut beberapa pendapat pengkaji di luar negara, mereka menyarankan 7 jam solid. Solid 7 jam, Okey. So itu saya boleh kongsikan untuk anda lah. Now, untuk informasi anda semua, apakah yang berlaku sebenarnya sewaktu kita tidur, dan apakah yang berlaku jika kita tidak cukup tidur atau insomnia, ada masalah tidur. Nombor satu, jika anda kurang tidur, maka risiko untuk anda mendapat kerintangan insulin resistant tinggi. Bermaksud apa? Badan anda akan tinggi dengan gula kerana insulin tidak berfungsi dengan baik. So dan ini menyebabkan apa? Menyebabkan anda timbul gejala-gejala yang saya sebutkan sebelumnya. Bila gula tinggi dalam badan, anda akan timbul gejala-gejala osmotik seperti kerap kencing, seperti kerap cepat rasa lapar dan dahaga, lepas tu rasa lemah, lethargic, kemudian irritable, rasa mood swing, mood yang tidak stabil, juga disebabkan oleh gula yang tinggi dalam badan. Okey. So kurang tidur menyebabkan insulin resistant atau kerintangan insulin. Okey. Now, kurang tidur juga, gangguan tidur juga menyebabkan berlakunya masalah di pemakanan kita. Kerana bila kita kurang tidur, okey, ada 2 hormon yang diganggu. Okay, satu adalah hormon ghrelin. Hormon ghrelin akan meningkat, iaitu hormon untuk kita rasa lapar. Okey, dan hormon leptin. Leptin ni hormon untuk kita rasa kenyang. So hormon ghrelin dia meningkat, masa kita cepat rasa lapar, hormon leptin menurun.
kita akan susah nak rasa kenyang. Jadi menyebabkan kita akan overeating, kita akan sentiasa craving, kita tiba-tiba rasa teringin nak makan je kan. Lepas tu dah makan pun tak cepat kenyang. Cepat kita nak rasa lapar balik. Itu tanda-tanda bahawa sebenarnya efek tersebut disebabkan oleh malam harinya anda tidak cukup tidur. Okey? Kerana ia mengganggu hormon ghrelin dan leptin. Alright. Now, selanjutnya dengan kurang tidur juga meningkatkan risiko apa? Meningkatkan risiko sakit jantung kerana tidur yang tidak sempurna menyebabkan tekanan darah anda juga tidak stabil. Boleh jadi terlalu rendah atau terlalu tinggi. Dan kurang tidur juga menyebabkan gangguan kepada imun sistem anda. Sebab tidur juga fungsinya untuk mengawal keradangan dalam badan, mengawal oxidative stress. Jadi bila kurang tidur, imun juga terjejas. Dan sudah tentu mereka yang ada masalah tidur juga risiko untuk terkena penyakit anxiety, depression juga tinggi. Okay? Now, sebenarnya ada kaitan, alright? Kenapa orang yang susah tidur ni lebih mudah nak kena anxiety dan depression? Sebab bila seseorang itu tidak tidur, maka hormon kortisol, hormon stres dalam badan ni akan meningkat. Dan bila hormon stres meningkat, iaitu seperti hormon kortisol atau hormon adrenalin, maka hormon-hormon happy hormon seperti hormon serotonin, dopamin menurun. So hormon stres meningkat, hormon happy hormon menurun. Jadi bila happy hormon menurun, maka mudahlah anda rasa mood down lah, rasa anxiety, rasa depression sebab hormon yang rendah. Okey? Sebab itu sangat penting anda memastikan tidur yang berkualiti untuk mengawal semuanya. Okey. Yang menariknya adalah, okey, tidur ni Allah jadikan badan kita ni mempunyai aturan atau cycle-nya yang diatur sendiri. Kita panggil biological clock. Clock atau jam jam yang sudah ada dalam genetik kita, dinamakan circadian rhythm. Circadian rhythm. So badan kita dah tentukan dah tidur pukul berapa, ini pukul berapa. Jadi masalahnya sekarang disebabkan kita punya seharian, pekerjaan seharian kita yang sibuk, kita penuh dengan stres, jadi mengganggu tidur kita, mengganggu circadian rhythm kita yang alami. Okey. Jadi apa yang berlaku lagi, saya sambung sedikit. Bila kita kurang tidur, nombor satu, anda akan mudah untuk terkena kencing manis. So soalan sekarang, kencing manis menyebabkan kurang tidur ke kurang tidur menyebabkan kencing manis? Soalannya kan. Maka jawapannya adalah ianya bolak-balik. Kedua-duanya dia macam chicken and egg. Persoalan chicken and egg question. Kalau anda kurang tidur, boleh menyebabkan kencing manis juga. Dan kalau anda kencing manis, tidur anda juga terganggu. Sebab bila anda ada kencing manis, gula darah tinggi, maka buah pinggang anda akan bekerja, akan overcompensate untuk mengeluarkan urin, untuk buang air kecil. Kan? Okay? So, anda akan kerap terjaga malam. Ini menyebabkan anda akan kerap terjaga malam dan mengganggu tidur anda. Kita panggil nocturia. Okay? Now, bila gula dalam darah juga tinggi, bila anda ada kencing manis, maka badan kita ni akan cuba untuk menarik air dari luar. Gula yang tinggi dalam darah menarik air dalam sel, keluar daripada dalam sel. Dan ini menyebabkan respon apa badan anda? Respon rasa dahaga, tiba-tiba rasa dahaga, tiba-tiba rasa penat kerana air sudah ditarik keluar daripada sel. Itu jugalah, maka timbullah gejala yang saya sebut tadi, osmotic symptoms. Okey. Now, kita sudah bincang tentang itu, tentang tidur dan gula. Now, apa yang penting lagi anda perlu tahu, kalau anda ada masalah sleep disorder, tidur yang diganggu, biasanya penyebab yang anda seringkali dilaporkan, yang saya dapat data, ada yang mengatakan bahawa dia sukar tidur. Nombor satu, sebab adanya gejala macam tingling atau rasa kebas, rasa sakit-sakit, nyilu-nyilu dekat ujung-ujung jari kaki atau jari tangan.
Okey. Kalau di kaki tu ada istilah nama je RLS, Restless Leg Syndrome. Kaki yang macam tak selesa, yang buat seorang itu terganggu tidurnya. Ini semua disebabkan oleh gula dalam darah. Dan ada yang namanya peripheral neuropathy, disebabkan kerosakan saraf oleh gula dalam darah yang tinggi. Jadi rasa macam ujung jari kaki tu pijar, rasa macam kena cucuk, rasa macam kebas-kebas kan, mengganggu tidur anda juga. Okey. Now, dan kalau mereka yang kuat mengigau juga antara kemungkinan tanda-tanda awal anda ada nocturnal hypoglycemia. Ada masalah gula darah yang tak stabil. Kan, sebab bila anda ngigau, ada satu fasa sewaktu seorang kita tidur, gula dalam darah badan akan begitu menurun, rendah. Bila rendah itulah anda akan ngigau macam-macam. Sebab itu antara gejala awal. Okey, sekarang bagaimana dengan tips untuk mengatasi masalah kurang gangguan tidur ni? Alright. So saya nak kongsi dengan anda, nombor 1, okey, anda perlu buat sedikit effort atau menunjukkan sedikit perubahan, lifestyle changes, lifestyle modification. Anda kena modify cara hidup anda. Anda kena ubah cara hidup anda sekurang-kurangnya 3 bulan untuk nampak kesan. So nombor 1, anda perlu fokus untuk tidur anda kan. Atur tidur anda supaya ianya regular dan regimented dan konsisten. Maksudnya regular ni apa? Setiap malam anda set time. Pukul berapa masuk tidur, pukul berapa bangun. Okey? Sebab bila anda buat tidur dengan regular atau regimented, anda telah kembalikan balik circadian rhythm anda kepada tahapnya yang kepada dia punya fitrahnya. So saya sarankan anda masuk dalam kelab apa? 9:30 to 4:30. Maksudnya tidur pukul 9:30 malam, bangun 4:30 pagi. Dia kalau di luar negara ada 9 to 4:30 club. Dia akan fokus di situ saja. Mungkin kalau pukul 9 malam ke 9:30 ke pukul 10 boleh lah, tak ada masalah Tapi cuba dapatkan 7 jam minimum 7 jam. Bangun jangan lewat 4:30 tu dah bangun. Kerana bila anda bangun 4:30, ikut kajian anda akan lebih produktif. Anda akan lebih tenang, anda akan lebih kurang stres untuk mengerjakan rutin harian anda berikutnya, kerja harian anda. So bangun 4:30 anda boleh solat tahajud, kemudian solat subuh dan lain-lain lagi Okey, so nombor 1, setkan rutin harian untuk tidur. Okey. Nombor 2, anda perlu memastikan sebelum anda tidur, ruang yang anda tidur itu kondusif. Kondusif maksudnya apa? Perlulah gelap, dark, perlulah relaxing, memberi ketenangan, relax, dan juga perlulah cooling, kena sejuk Tapi ni kalau mereka yang ada kemampuan aircon tak apalah. Kalau tak ada aircon tak ada masalah. Pastikan tempat tidur anda bersih, gelap dan juga menenangkan. Okey, ini membantu untuk tidur. Nombor 3, anda perlu memastikan bahawa jauhi gadget dan alat-alat elektronik 3 hingga 4 jam sebelum waktu tidur. Jauhkan sama sekali, off, sebab kita tak nak ada pancaran blue light. Bila kita baca laptop, pancaran blue light ini akan mengaktifkan sel-sel di mata kita, sel-sel di otak kita. Dan bila dia dah aktif, perlu 4-5 jam untuk dia relax kembali. Sebab tu kalau anda buka handphone sambil tidur, maka tidur anda akan tidak tenang. You will not get quality sleep. Anda tak akan dapat tidur yang berkualiti. Jadi 4 jam, tutup handphone, tutup iPad semua, letak jauh-jauh. Anda baca buku. Baca buku tak ada masalah, tak melibatkan pancaran frekuensi radioaktif, frekuensi EMF. Okay. Now selanjutnya, cara lain anda boleh tingkatkan aktiviti fizikal. Waktu siangnya anda mungkin boleh buat moderate intensity atau low intensity exercise seperti berjalan ke. Kerana bila anda aktif di waktu siang, badan anda ini fungsinya lebih baik. Jadi waktu malam anda akan perasan bahawa anda tidur dengan lebih tenang dan lebih mudah. Okey. Kemudian nombor selanjutnya, anda perlu ada nama dia wind down routine. Unwind mentally. Unwind ni maksudnya
untuk proses untuk merehatkan minda anda. So wind down routine ni boleh jadi apa? Contoh seperti kalau kita orang Muslim, kita nak berzikir ke, nak bersolat, nak membaca buku, nak mendengar muzik yang menenangkan, nak dengar alunan-alunan Al-Quran, itu semuanya wind down routine. Kan? Ni untuk menyediakan otak kita untuk masuk ke fasa tidur. Alright. Selanjutnya, anda elakkan makanan-makanan yang tinggi dengan kafein seperti kopi. Kopi ni 6 jam sebelum tidur tolong jangan makanlah, sebab kafein mengganggu, mengaktifkan otak untuk segar. Jadi sukar untuk anda tidur. Selanjutnya, nombor 7, anda perlu elakkan makan large meal waktu malam. Jangan makan banyak waktu malam. Sebab bila anda makan banyak, lebih-lebih lagi yang high carbs, yang tinggi dengan karbohidrat, anda akan memaksa perut dan usus anda untuk bekerja, untuk mencerna makanan tersebut. Bila dia sibuk mencerna makanan, maka anda tidak dapat tidur sebenarnya, kerana badan masih bekerja, masih aktif. Right? Nah, selanjutnya anda juga perlulah meninggalkan rokok, sebab rokok ni ada nikotin. Nikotin inilah racun yang mengganggu fungsi anda untuk tidur. So tips, itu tips yang mudah. Sekarang saya nak kongsi dengan anda pula dari sudut makanan. Apakah semua 9 superfood untuk bantu anda tidur selain daripada membantu mengawal masalah 3 serangkai. Nombor 1, anda boleh makan banyak blueberries. Blueberries tinggi dengan anthocyanins, iaitu satu anti radang dan anti inflammation yang tinggi. Boleh memberi anda manfaat untuk tidur dengan lebih tenang. Blueberry. Nombor 2, koko, pure dark chocolate 85%. Boleh ambil 2-3 jam sebelum tidur. Syaratnya 85% tiada dairy, non dairy, no sugar. Kerana dalam koko atau kakao ni, dia tinggi dengan theobromine dan juga tinggi dengan tryptophan. Tryptophan ni fungsinya apa? Ia menghasilkan serotonin dan melatonin. Hormon yang happy hormon yang buat kita gembira, dan hormon yang buat kita ngantuk, melatonin, hormon tidur. So, anda boleh ambil manfaat koko ni untuk bantu untuk tidur. Okay? Now, selanjutnya anda juga boleh makan di waktu malam pukul 8 tu makanan-makanan yang tinggi dengan probiotics, dua ni. Sebab kita semua sudah maklum, di antara sistem perut dan usus kita ada kaitan. Perut dan usus ada kaitan dengan sistem otak, gut brain axis. So, kalau kita nak ada sistem otak yang tenang, tidur dengan tenang, jadi kita perlu juga jaga perut kita. So, makanan tinggi probiotics seperti makanan-makanan yang difermentasikan, fermented, tempe, kimchi, sauerkraut, miso, semua tu. Dan kalau boleh anda nak cari suplemen, lebihkan yang 2 jenis probiotics ni, iaitu yang tinggi dengan lactobacillus reuteri, dan juga tinggi dengan bifidobacterium adolescens. Dua ni kalau digabungkan sangat baik, kerana dua ni akan direct pergi ke sel-sel otak anda dari sudut dia punya chemical pathway. Dia bantu untuk tidur. Dan prebiotics sudah tentu hampir semua buah-buahan dan sayur, tapi khususnya anda boleh ambil bawang besar, onions, asparagus, legumes, kacang-kacang seperti kacang garbanzo, semua bagus untuk sumber prebiotics. Dan selanjutnya anda boleh ambil kacang, seeds and nuts. Seeds and nuts ni kalau khususnya anda boleh lebihkan ambil pistachio. Pistachio ni antara banyak kacang paling tinggi kandungan melatonin dia dan serotonin. So kalau anda makan malam 5 jam sebelum tidur, anda akan dapat rasa mudah lagi tidur. Pistachio juga kacang almond dan cashew juga baik untuk diamalkan. Okey, tapi pastikan semuanya dah roasted. Jangan ambil yang mentah kerana ada kandungan biotoxin. So pistachio tinggi dengan melatonin dan serotonin. Okey. Now, apakah kalau dari sudut vitaminnya, apa lagi? Dari sudut vitaminnya, kalau anda ingin mencari di farmasi, vitamin D sangat-sangat penting untuk tidur. So anda boleh cari di farmasi vitamin D, kerana vitamin D penting untuk penghasilan hormon melatonin, hormon tidur.
Kemudian magnesium juga sangat penting kerana ianya merelakskan CNS atau Central Nervous System, kita punya saraf tunjang. Dan bila saraf tunjang sudah relax, maka anda akan mudah untuk tidur, anxiety berkurang, depression pun terkawal. Selanjutnya vitamin B12, kobalamin. Mekobalamin juga penting untuk pembentukan hormon melatonin, hormon tidur. Jadi anda boleh ambil vitamin B12 atau B kompleks kan, biasa ada mekobalamin Dan yang saya sarankan ambil ALA lah, alpha linolenic acid. ALA juga anda boleh cari, baik untuk membantu masalah yang menyebabkan kurang tidur, seperti apa? Seperti restless leg syndrome dan juga seperti peripheral neuropathy, iaitu apa? Kaki anda yang masalah kaki yang rasa mencucuk-cucuk, masalah tangan anda yang rasa kebas kan, anda ambil ALA akan banyak membantu. Cari di farmasi Okey. Jadi insya-Allah saya rasa sesi untuk petang ni cukup sampai sini saja. So saya akhiri sesi ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Semoga anda semua dalam keadaan sihat walafiat dan sentiasa dalam rahmat Allah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak dari antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?